Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami yang teruk dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Sekejap saya ada satu nak cerita dekat sini. Nanti dalam kita punya topik nanti kita akan sentuh bab akidah jugalah. So bab akidah nanti kita akan cerita tentang ada dua golongan antara golongan-golongan yang banyak dalam agama kita lah yang Nabi sebut. Kita berpecah pada 73 jalan. Satu saja jalan yang benar, iaitu jalan yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi. So dalam konteks kita tengok syahadah ni pun ada aliran yang dia tidak menggunakan nas, dia menggunakan akal. So akal mendahului nas, Al-Quran dan hadis yang sahih. So nanti kita urai sikit. Cuma dalam bab ni tengok ni Nabi kata, saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan yang benar kecuali Allah semata. Diibadahi ni kan termasuk dengan akidah yang kita kata kita nak minta perkara yang gaib hanya kepada Allah, absolute. Dia tak ada condition yang boleh untuk tempat lain. Dia kena ada dengan Allah saja, absolute. Kita tak boleh minta sesuatu kepada malaikat, tak boleh. Tak boleh minta sesuatu kepada jin ataupun minta sesuatu kepada roh, tu tak boleh. So ini kena jelas, dan nanti saya akan cerita tentang aliran yang dia mendahului akal versus nas daripada Quran dan Sunnah. Benda ni sebenarnya kita tak nampak lagi bila kita berada di kalangan kita lah yang belum mencari. Bila kita mencari agama, kita akan jumpa banyak aliran-aliran nanti. Dan hari ni kita buat sesi ni sebenarnya nak suruh bagi awareness pada rakan-rakan lah. Supaya nanti bila kita jumpa, kita dah tahu dah. Mungkin hari ni Allah tak uji lagi, tapi kemudian hari nanti bila Allah uji, kita ada dengar dah benda ni dan kita boleh elakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini pun sama juga akidah. Nabi kata, Nabi quote perkataan Allah ni, jangan mati kecuali dengan keadaan Islam lah. Menunjukkan dia orang Islam mati bukan Muslim. Walaupun kita rasa syok sendiri yang kita ni dah lahir Islam kan. So kita daripada ilmu ni, daripada tazkirah ni, kita boleh nilaikan lah, boleh saring lah benda-benda yang boleh rosakkan akidah kita supaya kita mati dalam keadaan Muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya, nenek moyang kita ni kan. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. So kata kunci daripada ayat Quran surah Al-Ahzab ni, Allah kata kita kena bercakap benar. Takwa satu hal lah. Nombor dua, kita kena bercakap benar. Ada banyak perkataan-perkataan atau perbuatan kita hari ni kan yang kita rasa kalau kita sebut benda yang benar, kemungkinan kita terancam.
mungkin jawatan kita ataupun orang benci kita, macam-macam lah akan ada. Sebab implikasi perkata benar ni sebenarnya besar lah. Seperti Nabi yang memberi dakwah kan. Nabi kena banyak, kena lanyak, kena orang pukul dia, rakan-rakan dia. Yang pukul pula bukan orang lain kan. Kadang-kadang ahli keluarga dia sendiri. Daripada Bani Hashim, Bani dia sendirilah yang kenakan dia balik. So, sebab apa? Sebab Nabi berkata benar. So, kita kena ingatlah, bila kita berkata benar, Allah bagi motivasi pada kita ni. Kalau Nabi dulu, bila keluar ayat ni, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sedikit rasa bermotivasi lah, Allah yang bagi tahu kan. Cakaplah benar, Allah akan berbaki amal kita. Dan Allah akan ampun dosa kita. Sedang kita sedang dakwah orang kan, dan kita rasa semangat sikitlah macam tu. So inilah motivasi yang Allah bagi, dan Allah janjikan kita amal-amal kita selepas-lepas ni akan lebih baik, yang menunjukkan amalan ni ada tingkatan dia. Kan ada yang bid'ah, nanti saya sebutlah, ada yang tak bid'ah, ada yang sahih, dan daripada sahih itu sendiri pun kita buat, ada juga level-level dia. Dan Allah kata, bila kita bercakap benar, Allah perbaki amal kita dan juga ampun dosa kita. Amma ba'du fa inna aslaka hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Inilah hadis yang Nabi baca ketika memulakan majlis. Dan ini adalah hadis yang sahih lah. So ayat yang last ni, yang Nabi sebut ni, kita akan bincang lagi dalam hadis 28 tak silap saya. So nanti kita urai lagi lah yang hadis tu. Okay, format tazkirah. Introduction dia macam biasa, kita akan buat tentang ilmu. Lepas tu, yang ni kita sambung daripada 2 minggu lepas. Minggu lepas tak ada. Daripada kitab Imam Nawawi. Ini kitab Syarah Al-Muhadzab ni, kita nak sebagai awareness jugalah, supaya kita pun tahulah kitab induk mazhab kita kan. Macam tu. So tengoklah apa yang Imam Nawawi tulis dalam kitab dia. Saya nak sambung tentang perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Kan kita kan kata kita ni mazhab Syafi'i kan, rupanya sebenarnya bukan mazhab Syafi'i kan. Realiti dia kan, sebab tak kenal pun Imam Syafi'i siapa. Kita adalah mazhab ustaz kita kat depan. Kalau ustaz kita cerita kelentong lah. Kalau ustaz kita ambil nak dalil-dalil yang benar, mana kebenar lah. Tapi maksud dia, apa yang asal daripada Imam Syafi'i, hari ni kita boleh tanyalah tentang hukum fiqh tu, ataupun tentang akidah. Kita kan tak boleh tanya, ini pandangan Imam Syafi'i sebenar ke atau tidak. Sebab banyak pandangan-pandangan yang telah disaring lah. Sebab tu Imam Nawawi pun buat kitab dia sendiri. Bincang balik bab fiqh dalam kitab yang besar, yang panjang ni. So kita nak baca sambungan ilmu ni tentang perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau kita rasa dia sangat genius lah kan. Antara 4 imam yang sangat besar, yang pengaruh yang sangat besar. Kalau lah ustaz saya kata, dia bagi contoh Imam Nawawi kan. Kalau hari ni kita tengok orang-orang agama ni kan, dia taksub sangat dengan karamah-karamah kan. Keajaiban-keajaiban orang kan. Selalunya kita letak, nak tunjuk, nak justify orang tu dekat dengan Allah, kita cerita benda yang gaib, benda yang ajaib. Itu sebenarnya betul dari persentage yang sedikit lah. Persentage yang besar memang salah, tak betul. Sebab kita kena tengok orang punya amalan baru tahu dia sebenarnya benar-benar betul atau tidak. Tetapi ustaz saya kata, karamah imam-imam besar ni adalah melalui pengikut mereka dan juga kitab-kitab mereka. Macam contoh Imam Nawawi rahimahullah, dia meninggal dalam umur 42 tahun, 40 tahun ya. Muda lagi pada saya lah. Dah meninggal lah. Tapi kitab dia, seolah-olahnya dia telah, sebagai Muslim lah, kalau tengok dalam surau kan, kita ada 40 kitab Riyadhus Salihin, boleh katakan semua masjid ada. Itulah karamah mereka lah. Tapi tidak ajaib. Sebab kita nak kena letak ajar diri kita, agama ni bukan keajaiban. Agama adalah usaha yang gigih. Yang kita kena ingatlah hadis-hadis yang Imam Nawawi tulis 40 ni kan, 40 ni, berapa lama masa dia ambil, berapa banyak ilmu yang dia belajar. Sebab orang yang obses dengan detail ni kan, memang dia akan bagi implikasi yang besar kepada orang lain. Dia obses, dia tengok mana sahih, mana tak sahih, dia hurai dengan banyak kan. Dan mungkin satu hadis tu dia ambil masa maybe 20 hari, 30 hari kan. Ataupun banyak masa dia yang dah habiskan. Dan kita ambil ilmu dia dan kita guna. Dan sebab itulah Allah bagi keberkatan kepada apa yang mereka buat. Nombor 2, peringatan kepada kematian. Nanti kita cerita sikit.
Lepas tu hal umum kalau ada lah, kalau tak ada dan kita terus proceed kepada hadis 21-28. Hadis 21 ni tentang tauhid dan juga istiqamah. 28 ni yang kata hadis tentang sunnah sahih yang bid'ah tu. Ini hadis saya pernah baca lah yang tentang Nabi kata, gigitlah sunnah dengan geraham. Ikutilah 4 khulafah ar-rasyidin. Kita nak ikut 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ada soalan penutup lah. Tapi saya ingat kita pelan-pelan lah sebab material ni banyak, kita cubalah. Cuba go through one by one lah. Pentingnya ilmu, kita pergi pada mukadimah yang pertama, pentingnya ilmu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi tak bagi kita duit ni, tak bagi harta kat kita. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Ingat, kalau kita ni, warisan kita daripada Rasulullah SAW adalah ilmu. So, kita nak kena ambil lah warisan Nabi. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah beroleh keberuntungan yang banyak. Hadis yang sah. So, kita hari ini dalam konteks untuk ilmu, untuk ikut apa yang Nabi nak, apa yang Nabi saran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, semua kebaikan, Nabi kata, maka Allah fahamkan dia tentang agama. So hari ini kita nak faham agama. So kita sedikit-sedikit tapi berterusan istiqamah nanti kita nak cerita. Tapi kita nak hari ni, kita nak faham agama. Kita tak nak faham agama melalui, yang saya nak cerita nanti tentang orang yang menggunakan akal melebihi nas, mengambil dalil Allah, dalil yang sahih. So bila dia pakai akal, maka susahlah. Nanti saya urai apa kepincangan akal lah kita tunjuk. Hadis 3 daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan. Akan dinaungi rahmat dan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. So maknanya satu kedudukan yang tinggi lah orang yang menuntut ilmu, yang ni Nabi kata spesifik dalam masjid, dalam surau kan, kita tak dalam surau lah. Dan semoga kita di kalangan beginilah orang yang sedang menuntut ilmu ni, dan Allah bagilah apa yang dia nak. Cuma dekat sini lah hadis yang nombor 3 ni ada perkara yang ghaib kan kat sini kan. Ini yang saya akan bincang juga nanti. Allah menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Yang ni kalau diikut kepada ahli akal, mereka kena takwil, mereka kena ubah maksud dia. Sebab Allah sekarang kalau kita baca ni, maksud dia adalah Allah sedang buat perbuatan manusia, perbuatan makhluk. Ingat, Allah tak semua makhluk ni tak betul. Maksud dia kalau kita faham Allah super makhluk tak betul lah. Kan, tapi daripada ayat ni kalau kita ikut ahli akal, ini ada masalah bagi mereka. Tapi kita ni faham lah kan, Allah kata Allah laisa bimithlihi bisyai'. Allah tak super makhluk kan. Bila Allah sebut perkataan begini, kita faham lah. Allah yang menyebut ni perbuatan makhluk. Tapi kita faham lah, maknanya Allah buat ni, tapi tak super makhluk. Tak perlulah kita urai panjang. Sebab ilmu tu pun kita tak sampai oleh akal kita kan. Ilmu yang mudah-mudah sekarang pun matematik pun banyak lagi maknanya gagal kan. Tak cerdik mana pun kan. Saya lah kan. Kalau ambil exam tu, lepas tu kita nak urai, nak debate dengan maybe professor ataupun PhD holder. Dan disebabkan kita ni ada suara yang kuat ataupun ada jawatan, kita sangka kita betul. Tak begitulah maksud dia. Okay? Jadi hadis 3 ni ceritanya Allah akan bagi manfaat yang banyak kepada orang yang menuntut ilmu. Okey, pergi kepada kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab ni. Ni kitab induk mazhab kita yang dikarang oleh Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi meninggal sebelum habis, dan imam lah yang habiskan kitab ni. So, kena ingat tengok sini Imam Syafi'i, dia adalah di kalangan tabi'in. Dia meninggal pada tahun 204 Hijrah. Maknanya lepas Nabi hijrah ke Madinah tu, 204 tahun selepas tu Imam Syafi'i meninggal. Lepas tu kita tengok pula Imam Nawawi rahimahullah ni, dia meninggal pada tahun 676 Hijrah. Ini yang karang kitab ni. Umur dia 40, dalam 40-42 gitulah meninggal. So kalau tengok imam-imam lain, ada Imam Ghazali, Imam Ibn Taymiyah, Imam Izzuddin Salam. Dua imam ni, Ibn Taymiyah dan Imam Izzuddin ni, kalau apa yang saya dengar daripada Ustaz Salam, mereka gelarkan adalah Syekhul Islam. Maknanya syekh dalam agama ni, dia yang hebat lah dua ni. Ibn Qayyim ni adalah anak murid Ibn Taymiyah. Az-Zahabi pun sama anak murid Ibn Taymiyah. Cuma Imam Nawawi ni tak jumpa Ibn Taymiyah ni. Saya punya betul lah ni, dia tak jumpa. Ibn Kathir pun sama, dia adalah anak murid pada Ibn Taymiyah. So ini kita nak fokus kat sini, nanti kita akan datang balik tentang
3 generasi pertama tabi'un tabi'in ni, imam-imam besar kita ni kan, supaya kita mendahului nas, mendahului wahyu daripada akal. Dan sebenarnya wahyu ni boleh membentuk akal. Akal kita bila kita dengar wahyu, maka itulah yang paling rajih, yang paling benar. Sebab Allah mencipta wahyu dan Allah juga mencipta akal. Allah meletakkan wahyu lebih tinggi daripada akal. Sebab ada benda yang kita tak faham pun dalam hidup kita ni kan. Benda yang mudah pun tak faham kan. Tiba-tiba kunci pintu tanda rosak kan. Tak faham pun. Kita pergi sepak terajang je biar supaya terbuka kan, ataupun kita ambil skru kan, tak faham pun mekanisme dia kan. Itu pun kita tak faham. Bab agama lagi lah, bab wahyu lagi lah tak faham kan. Sebab ilmu ni ilmu gaib yang Allah je tahu. Kan, kan betul tak? Sebab itulah kita kena ambil lah wahyu sebab dia daripada pencipta kita. Okey, daripada kitab ni, saya nak fokus kat sini, maknanya Imam Nawawi ni letak 112 muka surat cerita tentang ilmu saja. Dia bahas tentang ilmu. Daripada muka surat 60 sampai 172. Dan tulisan-tulisan ni besar-besar ni lah, maknanya jenuh jugalah kan, macam sebiji buku lah. Padahal kitab dia ni tebal ni, ada dalam 704 muka surat ni. 704 ni sebiji je, dia ada dalam 16 kot. Dia satu rak separuh, satu rak setengah dalam 16 kot jilid. Banyak buku dia, panjang buku dia. So dalam kitab dia ni, dia letak 112 muka surat untuk cerita tentang ilmu saja. So nak mengetahuinya pentingnya ilmu. Okey, yang ni saya nak cerita tentang perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang Imam Nawawi ambil, letak dalam kitab dia. Sekejap. Okey, jadi kita pun nak dengar juga perkataan Imam Syafi'i kan. So saya besarkan sikit dan kita ni lah, Kita besarkan ni. Okey, kita bacalah sedikit. Imam Syafi'i berkata, menuntut ilmu lebih utama daripada solat sunat. Imam Syafi'i katalah, kita ambil yang saya letak tanda ni lah. Tidak satu pun ibadah yang mendekatkan kepada Allah sesudah ibadah fardu. Lebih utama daripada menuntut ilmu. Maknanya, ibadah fardu, nombor 2 tuntut ilmu. Nombor 3 baru ibadat sunat yang lain. Macam tu. Ini perkataan-perkataan yang daripada imam kita lah, Imam Syafi'i kan. Ni kita sebut nama je. Kau mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tapi tak kenal pun siapa Imam Syafi'i kan. Kalau kita lah, menunjukkan kita ni sebenarnya dari sudut teori saja. Macam mak kita kan. Kita kenal mak kita tapi kita tak tahu makanan apa yang dia paling suka, apa yang dia tak suka, apa yang dia suka, pukul apa dia tidur. Kan, hari minggu dia buat apa, sebab kita tahu dia mak kita rasa kita rapat. Tapi dari sudut mengenali dia lebih dekat dengan cara yang betul, tak ada. Kita dengar teori je. So, hari ni sebenarnya kita nak dengar perkataan Imam Syafi'i supaya kita dapat kenal dia lah. Sebab kita nak cinta dia ni. Kita nak supaya Imam Syafi'i ni duduk dalam jiwa kita dan kita kata saya mencintai Imam Syafi'i seperti mana saya mencintai Imam Nawawi dan juga imam-imam yang lain. Sebab mereka ni adalah apa lagi Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i ni adalah tabi'un tabi'in yang Nabi kata 3 generasi yang terbaik. So kita nak kenal lah mereka ni. Okey, kita pergi perkataan nombor 3. Imam Syafi'i kata, kita baca dulu laju, tak ambil bawah ni. Harmalah berkata, aku mendengar, nanti boleh bacalah. Kawan-kawan saya dah bagi dalam PDF tadi, boleh bacalah. Saya ambil sikit-sikit ya. Harmalah berkata, saya mendengar Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, saya sangat ingin sekiranya setiap ilmu yang saya ketahui dipelajari oleh orang-orang dan memperoleh pahala, namun mereka tidak memujiku. Ini sebenarnya Ustaz saya kata, dia syarah dalam bukan kitab ni, tapi dia syarah dalam tentang Imam Syafi'i. Dia kata, Imam Syafi'i ni memang doa kepada Allah supaya nama dia orang tak sanjung. Tapi maksud dia, tak bolehlah kita nak kata sebab dia dah doa jadi kita pun buat tak tahu je lah. Sebab kenapa? Kadang-kadang orang gunakan nama imam-imam besar ni ataupun nama sahabat-sahabat Nabi untuk menggunakan kesesatan mereka. Saya pernah jumpa orang yang sesat tu, yang wahdatul wujud tu, yang pandangan wahdatul wujud tu, dia guna nama Abu Bakar As-Siddiq. So kena ingatlah, walaupun Imam Syafi'i kata begini, tapi kita sebenarnya naklah kita ambil lah apa yang Imam Syafi'i kata, maksud dia macam tu. Tapi Imam Syafi'i ni, tengoklah apa yang dia kata. Dia nak ajar orang tapi dia tak nak orang puji dia. Sebab memuji ni boleh merosakkan lah. Boleh jadi riak takabur kan, boleh rosak hati. Okey, yang kita baca yang last di bawah ni. Syafi'i berkata, kemenangan adalah tegak bersama kebenaran dimanapun berada. Ini sama yang kita baca tadi, yang kita katakan, bercakap benar Allah akan ampun dosa dan juga Allah akan perbaiki amal kita kan. So Imam Syafi'i pun kata
Kemenangan adalah orang yang bercakap benar. Walaupun nampak dari sudut fizikalnya orang sedang hantam dia. Orang sedang marah dia ataupun orang nak ambil tindakan macam-macam lah dalam sudut dari sudut kerja kan, dari sudut berdakwah dalam keluarga atau berdakwah dengan kawan-kawan jiran kan, macam tu. So kemenangan adalah bersama kebenaran. Cuma orang yang sedang berdakwah tu sedang diuji Allah dan kita ni manusia biasa ada perasaan kan. Kita bila ada perasaan kita rasa susah payah kalau kita baca, kita tengok Al-Quran tu Allah banyak sedang motivasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata banyak tengok kalau kita faham betul lah apa yang Quran tu, antaranya Allah sedang pujuk Nabi. Allah bagi tahu Nabi, awak ni Nabi lah, Nabi Muhammad dari kalangan Nabi yang dulu-dulu yang kami telah hantar, yang telah masuk syurga. Macam tu. Bagi motivasi. Tapi kebenaran tu mesti kena bawa. Macam itulah sebagai motivasi. Dan juga ini dalam konteks istiqamah lah juga. Nanti kita akan cerita tentang istiqamah. Kita pergi perkataan Imam Syafi'i yang lain. Tepi ni ya. Siapa yang tidak mulia dengan bertakwa berarti tidak ada kemuliaan baginya. Ini tentang takwa lah. Orang yang tak takwa ni tak ada kemuliaan dia. Macam contoh dia pergi macam pagi tadi saya sempat lagi breakfast dengan isteri kan. Pergi kedai mamak. Brother tu datang dah lah parking tak betul kan. Parking tepi jalan macam tu datang saya ukur. Sepanjang masa lepas tu memang dia kasar lah, dia panggil waiter pun kasar. Mana tak mulia lah. Kita tengok alamak brother ni lekeh lah. Dah lah ganggu kita kan, maksud dia macam tu. So saya nak relate dengan yang inilah. Mana takwa ni lebih besar. So saya nak relate dengan perkataan Imam Syafi'i ni. Mengejar sisa-sisa dunia adalah hukuman yang Allah timpakan kepada ahli tauhid. Ini yang ada hadis Nabi kan cerita tentang dunia ni seperti bangkai kambing anak kambing macam itulah. Tapi orang yang bertauhid ni sebenarnya dia tak letak dunia dalam hati lah, tapi ni satu perjalanan yang kita nak capai lah maksud dia. So baca last sekali, maybe saya baca yang next slide daripada Imam Syafi'i ni. Nanti boleh baca, boleh refer lah apa dia kata. Kita ambil yang last ni, mungkin kita ambil yang last atas ni. Apabila banyak keperluan, maka mulai dengan urusan yang paling penting. Ni yang saya selalu cakap kan, priority kan. Yang penting, ambil yang terpenting dulu. Kadang-kadang kita ni tenggelam dalam banyak benda yang kita nak buat kan. Yang terpenting dengan yang penting. Kadang kita buat yang, ataupun decision making kita kan. Apa yang lebih penting? Contohnya katalah kita ada dalam sudut dunia lah kan. Kita tengok, kita dah berkahwin, nak cari rumah kan. Carilah rumah yang dekat ada sekolah yang bagus kan. Contoh sebab nanti ada baby, dapat anak, boleh pergi sekolah kat situ kan. Yang lebih penting. Yang penting rumah yang maybe kalau rumah jauh tapi tak ada sekolah, mungkinlah besar dengan gerai sama. Itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kita berkeluarga kan, fikir panjang lah anak-anak, surau kat mana, macam itulah. Kadang-kadang kita bukan tersesat kita dalam buat judgement tu, kadang-kadang kita sedikit pening lah, tapi kadang-kadang tu orang lain yang pengaruhi kita kan. Cuma apa yang Imam Syafi'i kata ni, kaedah dia kita ambil yang paling penting. Lepas tu yang penting. Penting juga yang lain, tapi pilih yang paling penting dulu. Okey, boleh baca kata Imam Syafi'i ni daripada kitab ni. Sekejap pentingnya ilmu ni. Dan saya ambil lagi beberapa quote perkataan Imam Syafi'i ni. Yang ni nanti saya akan hurai lagi dalam bila kita bincang tentang perbezaan antara ahli akal juga ahli nas lah daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni akan mengikut nas. So kita baca hadis, kita baca perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Ini dari konteks ni jugalah perkataan Imam Syafi'i kan daripada kitab ni. Ada yang quotation daripada kitab ni. Ni kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ni, dia ambil daripada sini. Tapi ni daripada kitab lain lah. Kalau tengok yang ni, saya baca balik yang Imam Syafi'i kata yang pertama ni, jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding. Maknanya Imam Syafi'i mendalui nas daripada akal dia. Jika engkau melihat hujah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku. Maknanya dia mendalui hadis dulu, nas dulu. Nombor 2, Ar-Rabi', murid Imam Syafi'i bercerita, ada seorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sebuah hadis. Kemudian setelah dijawab, orang itu bertanya. Maknanya Imam Syafi'i dah jawab dah dengan hadis kan, cerita-cerita. Lalu, apa pendapatmu? Orang ni tanya Imam Syafi'i, apa pendapat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dah cerita pasal hadis tadi. Lepas tu apa Ar-Rabi' ni kata? Maka ketar. Dan marahlah Imam Syafi'i. Beliau berkata kepadanya,
langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan kupijak kalau sampai ku royakkan hadis Rasulullah SAW, kemudian aku berpendapat lain. Ini banyak berlaku dalam keadaan kita lah hari ni. Hadis sahih kata ABC tapi kita bagi pandangan lain. Sebab kita melalui akal. Nanti kita akan cerita balik kalau sempat insya-Allah yang ni. Kalau tengok Imam Syafi'i ini memang dia adalah berpegang teguh kepada sunnah yang sahih. Bukan Imam Syafi'i saja, maksud dia tabi'in, empat-empat imam yang besar tu memang dia akan ikut hadis. Cuma bagaimana dia memahami hadis tersebut dan juga apa hadis-hadis lain yang backup hadis tadi. Kadang-kadang macam mazhab Hanafi, sebaca satu kitab ni dia hadis tak banyak yang dia ada. Jadi dia terpaksa guna akal untuk mentarjih ataupun untuk mengeluarkan hukum. So ada kekurangan kat situlah. Ketiga ni Imam Syafi'i juga berkata, ni dalam kitab yang saya tunjuk awal tadi. Jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikanlah sunnah tadi dan tinggalkanlah pendapatku. Dan dalam riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan, maka ikutilah sunnah tadi dan janganlah peduli ucapan orang lain. Sebagai satu example lah Imam Syafi'i kata dalam kitab dia Ar-Risalah, tak silap saya, dia kata tentang maksud ini, tapi ni untuk ilmu saja saya nak cerita ni, sebab saya tak nak nanti orang ingat saya ni nak pecah belah masyarakat pula kan. Tapi kita nak cerita tentang ilmu supaya faham. Kita nak cerita supaya rakan-rakan ni boleh faham dari sudut konteks ilmu. Bezakan antara ilmu dan juga pelaksanaan, bezakan dua tu. Ini dalam tu Imam Syafi'i kata tentang zikir selepas solat kan. Kalau sekarang ni sedikit selepas solat, kalau kita solat jemaah, ni memang orang akan jadi isu besar lah. Cuma saya nak cerita dari konteks faktual lah, fakta apa yang pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata daripada hadis yang Imam Syafi'i tahu, hadis tersebut menceritakan Rasulullah SAW ni berzikir perlahan selepas solat jemaah. Ketika dia berzikir kuat, sebenarnya bermaksud untuk mengajarkan orang lain dekat belakang memahami apa yang ataupun hafal apa yang Nabi sebut. Selepas tu Nabi perlahan. Imam Syafi'i kata seperti mana ketika Nabi sedang mengajar sahabat solat. Ketika itu Nabi naik atas mimbar. Tengah solat ni Nabi jalan 2-3 step, jalan 4 naik atas mimbar. Atas mimbar kan tinggi. So orang pun nampak, oh macam tu Nabi rukuk, oh Nabi angkat tangan macam tu. Oh, orang belakang nampak sebab nak mengajar orang belakang solat, dan bila dah habis tu Nabi turun bawah balik. Imam Syafi'i kata seperti mana juga zikir selepas solat. Maknanya zikir itu adalah secara bersendirian sebab kita sedang berzikir kepada Allah kan, bukan kita kalau lagi-lagi khusyuk lah. Itu yang sunnah yang benar. So Imam Syafi'i ni kalau tengok pada pandangan ni memang dia ambil daripada nas. Tapi hari ni kita dah macam-macam kan, jadi orang pun dah campur aduk dengan macam-macam lah, dia panggil maqasid lah, macam-macam lah. Maqasid dia untuk masalah umum lah, untuk keadaan sekarang ni lah, untuk tengok kalau ada isu baru dan dia guna perkataan maqasid tu kadang-kadang untuk ubah asalnya ibadat tadi. Tapi sebenarnya yang paling selamat adalah pandangan salafus salih lah, pandangan Imam Syafi'i lah yang paling selamat. Okey. Lagi ini Imam Syafi'i lagi kata setiap masalah yang di sana ada hadis sahihnya, maka menurut para ahli hadis, lalu hadis tersebut bertentangan dengan pendapatku, maka keluarlah daripada pendapatku tadi, walaupun sama ada dia hidup atau mati. Ini yang Imam Syafi'i kata. Kalau adalah hadis yang sahih bertentangan dengan pandangan dia, buang pandangan dia. Sebab imam-imam besar ni memang nak sangat-sangat takut lari daripada apa yang Nabi kata, apa yang sahih daripada Rasulullah SAW. Kalau ada hadis sahih, maka itulah pendapatku, itulah mazhabku. Dan kalau ada hadis sahih, maka campaklah pendapatku ke tembok. Mana buang saja. Sampai tahap tu kan. So kita nak kena firm lah. Nak istiqamah lah maksud dia. Kita kena, bila kita memahami keadaan-keadaan usul kan, keadaan-keadaan asal daripada agama, ataupun pandangan-pandangan Imam Syafi'i, pandangan-pandangan salafus salih tentang bagaimana mereka mengambil nas. Lepas tu kalau kita jumpa benda yang pelik, kita tinggalkanlah macam tu. Kalau ikutlah pandangan Imam Syafi'i. Kaum muslimin sepakat bahawa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah sunnah ajaran Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah itu kerana mengikut pendapat orang lain. Tiba-tiba ada orang datang kata, oh walaupun dia sunnah tapi, walaupun dia sunnah sahih tapi, kan, tak boleh. Apa dia kata? Tak halal baginya. Maka Imam Syafi'i kata tak halalnya.
Dan ini pun sebenarnya seperti juga sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ketika dia di apa ni macam ditidakkanlah, dia kan mengajar Imam Bukhari. Lepas tu governor masa tu, ni ustaz saya sebutlah dalam kitab dalam masa dia mengajar, dia tak dibenarkan mengajar. Imam Bukhari apa dia buat? Dia tulis. Dia tulis surat, dia kata sebab surat ni dia nak bawa ke mahsyar nanti sebagai bukti bila Allah tanya kenapa tak mengajar. Dia kata surat tu nak tunjuk yang governor tu halang dia. Imam Syafi'i pun sama juga. Kadang dia sebut ni sebab dia nak jadi dalil lah ataupun bukti kepada dia. Saya dah sebut dah atas dunia ni kan, seperti mana Nabi ketika Nabi sebut dalam, tak silap saya dalam khutbah yang terakhir, Nabi kata saksikanlah, 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 saya telah sampaikan. Nabi kata saya dah sampaikan ni, saya dah cerita dah ni apa-apa yang Allah suruh dia bagi tahu kepada maknanya sebagai bukti dan sebagai selepas mati nanti dia faham benda tu kan. Maknanya dia kata dah, saya dah cakap dah, tak boleh orang yang ikut sunnah, orang yang tinggalkan sunnah yang sahih sebab perkataan orang lain. Saya dah beritahu jangan ikut macam itulah maksud dia kan. So ini adalah dalil daripada imam kita. Okey. Lagi ini tentang, saya nak cerita tentang yang tadilah, yang kalau ikut awal tadi kan saya kata bab benda gaib tadi. Apa pandangan Imam Syafi'i? Ini dalam konteks ilmu jugalah. Sebab saya nak, bukan apa hari ni nak cerita, saya sebenarnya tengah dengar macam daurah ada ustaz saya lah, dia cerita pasal aliran dalam Islam. Jadi bila dia hurai tu, dia banyak cerita tentang ahli ra'yu, ahli akal ni, ahli kalam. Jadi saya dengar tu, saya ambil lah, letak dalam tazkirah ni supaya saya rasa benda ni sangat penting lah, benda akidah ni. Sebab kalau kita tersilap kaedah siratal mustaqim kan, ihdinas siratal mustaqim tu kan, manhaj yang kita bawa ni salah pilih, jalan salah, maka yang lain akan jadi salah. Apa lagi bab akidah kan, walaupun nampak warak, kita nampak pergi masjid sepanjang masa kan, malam tahajud, tengok akidah rosak. Memang sangat-sangat menyesal lah. Jadi kita nak akidah kita ni jelas lah dan mengambil kaedah yang benar lah. So tengok apa yang Imam Syafi'i kata. Kalaulah perkataan Imam Syafi'i ni hari ni ada orang kata dia kafir lah. Saya ulang lagi, perkataan Imam Syafi'i ni, ada orang hari ni, ada orang agama hari ni kata bila dia sebut benda-benda macam ni, orang yang sebut ni adalah kafir. Saya ulang sekali lagi. Sebab saya selalu dengar dan selalu baca orang yang berkata, orang akan tuduh Imam Syafi'i ni, bila disebut benda macam ni, Imam Syafi'i ni akan jadi kafir. Sebenarnya tidak. Inilah pandangan Nabi SAW, apa yang Nabi bawa, dan juga salafus salih lah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan juga Imam siapa seorang lagi Imam Ahmad Hanbal. Kita baca dia. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat yang menepati sunnah di mana aku berpegang dengannya. Nampak dia kata pendapat yang menepati nas, bukan yang akal. Dan saya mengetahui mereka ahli hadis yang juga berpegang kepadanya, yang mana saya mengambil dari mereka seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik ni Imam Malik dan selain keduanya, iaitu persaksian syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Allah berada di aras di langit, seperti mana Allah sebutkan Ar-Rahman ala arsyis tawa. Cuma Allah tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana kita tak tanya? Bertanya bagaimana adalah bid'ah. Imam Malik kata bertanya adalah bid'ah. Jadi kita kena faham kaedah salafus salih ni, kaedah sahabat Nabi. Tapi hari ni orang dia akan tanya, mana boleh, sebab ini adalah perbuatan makhluk. Lepas tu dia hurai. Bila dia hurai, nanti saya cerita, dia jadi masalah sangat besar. Dari Abu Mut'i Al-Hakam bin Abdullah bin Al-Baki, pemilik kitab Al-Fiqhul Akbar. Beliau berkata, saya bertanya kepada Abu Hanifah, ini Imam Hanafi pula, mengenai perkataan seseorang yang mengatakan, saya tidak mengetahui di mana Rabbku, saya tak tahu pun di mana Allah. Langit ke di bumi, tak tahu. Imam Syafi'i mengatakan orang tersebut telah kafir kerana Allah Taala berfirman Ar-Rahman ala arsyis tawa. Allah menetap tinggi di atas arasy dan arasy-Nya berada di atas langit. Orang tersebut mengatakan lagi, saya berkata bahawa Allah menetap di atas arasy. Orang ni ikutlah perkataan Imam Hanafi. So ini perkataan ni adalah perkataan daripada Rasulullah, daripada Allah sendiri. Dan Allah tidak menyerupai makhluk. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab saya nak tegaskan tentang kita ni supaya mengikuti nas, bukan mengikuti akal. Sebab akal akan kata takkan Allah di atas arasy, sebab Allah tak memerlukan makhluk. Arasy tu sendiri makhluk. Perbincangan ni adalah perbincangan filosofi lah, sangat-sangat memeningkan. Tapi sebenarnya kalau kita ikut apa yang Nabi bawa, dia jadi senang, dia jadi tenang. Dia jadi ada sakinah dalam jiwa kita. Dia jadi selesai masalah.
Tapi bila dia tidak, tak guna kaedah apa yang Nabi bawa, jadi payah banyak. Jadi payah dan juga nanti dia akan ubah ayat Quran. Itu yang sangat kita takut. Sekejap. Okey. Dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ni anak Imam Ahmad Hanbal ni, Abdullah. Abdullah kata ketika membantah fahaman Jahmiyah, beliau mengatakan bahawa Imam Hanbal mengatakan dari Syariah bin Nu'man daripada Abdullah bin Nafi', ia berkata, Imam Malik bin Anas mengatakan Allah berada di atas langit sedangkan ilmunya berada di mana-mana. Segala sesuatu tidaklah terlepas dari ilmunya. Imam Ahmad berkata, Imam Malik berkata. Diriwayatkan daripada Yusuf bin Musa Al-Ghadadi, beliau berkata, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanyakan apakah Allah Azza wa Jal berada di atas langit ketujuh, di atas arasnya terpisah dari makhluknya, sedangkan kemampuan dan ilmunya di setiap tempat di mana-mana. Imam Ahmad pun menjawab, betul sekali, Allah berada di atas aras. Setiap tempat tidaklah terlepas daripada ilmunya. Imam Ahmad Hanbal ni pada ketika dia hidup, kan dia kena seksa masuk penjara kan. Di masa tu rasanya ada fahaman Jahmiyah. Fahaman Jahmiyah ni mereka adalah ahli kalam, ahli akal, yang menggunakan akal. Dia terpengaruh dengan fahaman Aristotle tu, yang filosofi barat tu. Dia masuk dalam Islam, dia guna akal. So antara mereka ni dia akan gunakan akal dulu. Wahyu kalau tak boleh dibaca oleh diterjemah oleh akal, dia akan ubah maksud dia. So masa tu ada perbincangan besar. Imam Ahmad Hanbal kena penjara atas sebab dia tak kata Quran tu makhluk. Fahaman Jahmiyah ni kata Quran tu makhluk. Macam tu. So Imam Ahmad Hanbal masuk penjara lah sebab tu Imam Ahmad Hanbal ni dia istiqamah. Dan Ustaz saya kata kalau Imam Ahmad Hanbal dulu, sebab pada zaman tu majoriti ulama' tak masuk penjara, maknanya majoriti ulama' tu maknanya menipu sikit lah. Majoriti ulama' kata Quran tu makhluk. Makhluk ni maksud dia musyaf tu lah, musyaf. Musyaf tu makhluk. Tapi perkataan tu adalah kalamullah. Tapi kalamullah tu dia diam je lah. Maknanya dia nak lari daripada pemerintah nak pukul dia, nak rotan dia kan, nak belasah dekat belakang dia. Tapi Imam Ahmad Hanbal tak, dia kata tidak, Al-Quran adalah kalamullah, dia tidak makhluk. Ustaz saya kata kalau Imam Ahmad Hanbal masa tu, maknanya dengan ketegasan Imam Ahmad Hanbal masa tu boleh jadi contoh pada kita hari inilah. Dari sudut istiqamah tadi. Kalau tidak, habislah kita. Maknanya benteng kita kepada agama hari ni habis. Maknanya dia ni, walaupun dia kata dia yang sebut kan, Imam Syafi'i ni Nasrul Sunnah, pembela sunnah, dia sendiri juga adalah orang yang membela sunnah. Sampai hari ni kita dengar cerita dia kan, sebab maknanya dia berkata benar kan tadi, Allah akan perbaiki amal-amal dia, Allah akan hapuskan dosa dia kan. Maknanya dia praktikkan benda tu. Dia dapat pemerintah yang nak kenakan dia kan. Dan dia kenalah masa tu, dia kena penjara. Tapi dia pertahankan apa yang benar-benar daripada Allah dan Rasul. Tapi itulah dia punya ancaman daripada kita lah. Cuma kita ingat, kita minta supaya Allah kuatkan kita dan juga Allah bagi pahala kepada kita insya-Allah. Okey, itu bab mukadimah saja panjang. InsyaAllah kalau kita sambunglah minggu depan sebab ini pun sambungan daripada minggu lepas. So nombor 2, kita nak memperingati kematian. So saya tak kejar masa lah sebab biarlah kita dengar pelan-pelan supaya yang paling penting jiwa kita ingatlah mati dan juga tadi dapatlah intipati tentang ilmu yang kita nak sampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kita akan mati. Tak ada orang terlepas daripada kematian. Tengok apa yang Allah kata. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Walaupun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Duduklah kat mana-mana benteng nuklear punya bunker, akan mati juga. Kan kita ceritakan hari ni orang yang menggunakan akal ni, dia kata ada Nabi masih hidup kan, Nabi Khidir lah, macam-macam kan. Dah mati dah, tak ada dah. Kalau Nabi Khidir masih hidup, dia mesti ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad SAW, dia nanti menjadi Rasul. Tapi tak adalah, mati dah. Nabi kata, umat aku dalam baya-baya dia dah meninggal, 62. Itu dah meninggal, lebih kurang, average. Tak ada dah. So kita kena guna dalil wahyu lah. Allah kata, tak ada orang akan mati. Tak ada orang yang tak mati. Allah Ta'ala berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Lari ni maksud dia bukannya kita lari nampak belakang, kita lupa, kita leka. Kita duduk kerja dunia kan, sibuk kesibukan hari ni kerja kan, sibuk. Weekend pun terpaksa kita fikir kan, sibuk. Kita leka. So bagi saya lah, kalau saya buat satu macam condition lah, kalau lah kerja ni diganggu kehidupan
kehidupan personal kita, maka saya akan cari tempat lain, cari hijrah lah. Tempat tu tak bersesuaian. Kecuali perlunya kita dakwah lah untuk perbaiki tempat tu. Memang saya kita akan cubalah untuk perbaiki sedaya upaya lah, walaupun banyaklah kita kena. Tapi maksud dia, apa kita buat tu walaupun kita kena, dalam konteks ni juga, mana kita tak lupa lah tentang mati kan. Sebab kita buat tu pun untuk habuan kita di akhirat, dan juga rakan-rakan kita yang lain lebih baik lah. Cuma daripada page ni nak bagi tahu kita akan mati lah. Setiap jiwa akan mati. So kita nak kena bersiap. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, satu hari saya duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang mukmin yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Kemudian beliau bertanya lagi, "Siapakah orang mukmin yang paling cerdas, yang paling cerdik?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak ingat mati." Yang paling cerdik ni adalah orang yang paling banyak ingat mati. Kemudian yang paling banyak persiapkan diri. Maknanya kita nak siapkan diri bila kita ingatkan mati. Hari ni kita baca hadis ni untuk kita ingat mati, dan kita nak siapkan diri tadi dari sudut konteks ilmu yang saya sebut awal tadilah. Kaedah yang benar adalah kaedah mengikuti nas, bukan kaedah mengikuti orang ataupun akal orang. Tidak. Macam Imam Syafi'i katakan, yang paling benar adalah daripada ada yang sahih. Jumpa ada yang sahih berbeza daripada pandangan dia, lemparkan pandangan dia. Dia pun tak berani sebenarnya. Nak ikut yang nak tak ikut Nabi, mesti ikut Nabi. Kena absolute tu. Tak boleh kita duduk pelekeh. Panjang sikit cerita kan. Saya cerita jugalah, dalam Quran Allah sebut tentang perangai orang Yahudi. Surah apa yang Allah cerita kan, yang tentang hari Sabtu tu. Surah Al-Baqarah ada kan. Orang Yahudi ni dia dalam konteks nak menipu Allah. Allah syariatkan hari Sabtu tak boleh kerja. Apa dia buat? Dia tahan pukat hari Jumaat tu kan, dekat dia orang ni nelayan, dia tahan pukat ke apa. Hari Sabtu lah Allah uji mereka dengan ikan yang banyak. So dia tahan pukat, hari Ahad dia ambil lah abuan dia. Dari sudut teknikal betul. Dari sudut teknikal betul. Tapi dari sudut niat yang jahat tu, yang Allah marah. Sebab dia nak menipu Allah Ta'ala. Apa Allah buat? Allah jadikan mereka tu monyet kera. Mereka mati lepas tu. Sama juga dalam kita pun kerja pun, saya rasa banyak daripada pengalaman saya lah, banyak ataupun dari sudut kehidupan pun sama, banyak benda yang kita buat serupa dengan apa yang orang Yahudi buat tadi. Dia nak menipu, tapi dalam nampak dari sudut teknikalnya benar. Macam yang kita baca kitab Talbis Iblis kan, dia kata dia menzahirkan benda yang nampak betul, tapi dalam konteks yang sesat. Sama juga yang tadi orang Yahudi tadi tu, dia dari sudut teknikal nampak betul kan, tapi dari sudut niat dia memang dia nak menipu Allah Ta'ala. Sama jugalah kita nak persiapkan diri kematian ni supaya kita tak adalah perangai macam tadi. Maknanya kalau kita ni cakap benar lah, kalau supaya kebenaran tu daripada tutur lidah kita ni benda yang benar, hati pun daripada benda yang benar juga. Ustaz ada syarah tentang Ka'ab bin Malik masa tu perang Tabuk. Nabi pergi jauh tu. Yang dia tak pergi tu. Tentang istiqamah tadi yang Ka'ab bin Malik ni bercakap benar. Dia kata dia tak pergi, ada sebab lah, personal reason dia tak pergi. Dan dia kena pulau selama 50 hari, dia kena pulau dengan sahabat-sahabat Nabi. Sehingga Allah bagi ayat Quran bagi tahu yang dah habis dah. Hari tu habis dah. Orang boleh jumpa dia, orang tak pulau lah. Dia kata masa kena pulau tu dia pergi masjid, Nabi, dia ingat Nabi tengok dia. Punya Nabi tak tengok pun dia. Dia bagi salah, Nabi buat tak tahu ya. Menunjukkan tapi maksud dia bila kita bercakap benar, kesilapan dia lah, bercakap benar adalah implikasi yang lain, tapi kita nak persiapkan diri persiapkan diri menghadapi mati ni dengan benda yang cakap benar tadilah. Kalau kita duduk dalam jiwa kita foto lah kan dengan benda-benda yang nak menipu, benda-benda yang tak berapa jelas, tapi kat luar nampak lah. Tapi sebenarnya niat kita Allah tahu, dan Allah akan hukum juga atas niat kita tadi, walaupun majoriti manusia depan kita ni nampak betul lah apa yang kita buat. So jangan buat macam tu lah. Sebab kita nak banyak ingat mati dan persiapkan diri. Kalau kita buat benda macam tu, maknanya persiapan kita tu ada kepincangan lah. Tapi benda ni benda yang agak susah. Kita cubalah sedikit-sedikit insyaAllah. Daripada tazkirah ni jiwa kita pun tersentuh, dan kita ingatlah mati, dan kita banyaklah membuat persiapan. So ni perjalanan kita kepada akhirat nanti. Kita sedang berada di alam dunia.
nanti kita akan meninggal, akan mati, masuk dalam kubur. Dan ada dah, saya tengok kat FB pun ada rakan-rakan yang share sahabat-sahabat saudara dia yang meninggal dunia kan. So dah ada dah, kita pun menuju ke situ juga insya-Allah. Dan kita nak persiapkan diri kita dan kita nak ke syurga Firdaus insya-Allah. Dan kita mintalah hari ni hari Jumaat kan, hari yang baik, dan juga pada 10 hari yang terbaik ni, kita minta, kita doa kepada Allah Ta'ala lah supaya Allah bagi keampunan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, juga untuk kita jugalah yang masih hidup ni, supaya kita istiqamah dalam perjalanan kita menuju kematian lah, supaya kita menjadi hamba yang betul lah, hamba yang benar-benar hamba Allah, yang mengikut dalil nas, tidak mengikut akal. Okey, ada dalam 13 minit lagi, kita pergi laju-laju sikit. Hadis 40 ni, kita hari ni kita nak cerita tentang dua hadis. Hadis Tauhid Istiqamah di 21 dan juga hadis berpegang pada sunnah yang sahih. Dua hadis ni So kita baca hadis dia, hadis Tauhid dan Istiqamah ni, hadis ke-21. Sekejap. Daripada Abu Ammar, ada juga yang mengatakan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada saya tentang Islam. Sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seseorang lagi selainmu. Maknanya dia nak tanya pada Nabi, dia nak tanya Nabi ni, ada tak Nabi boleh bagi tahu saya satu benda je, saya tak perlu tanya orang lain dah. Macam tu. Nabi bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Kata kunci dia kat sini, pertama beriman kepada Allah. Yang ini tauhid lah. Kan? Tauhid, beriman kepada Allah. Kedua, istiqamah. So saya nak uraikan sikit tentang tauhid ni. Saya cerita tauhid ni tentang tadi saya nak bawa kita kepada dua golongan ni. Sebab tauhid kepada Allah ni, beriman kepada Allah ni sebenarnya ikut pada golongan kedua ni. Pertama pun tauhid juga. Cuma kaedah mereka, kita tengok golongan kedua ni, kita tengok dalam Islam ni, majoriti macam ni. Ada pertama, dia akan gunakan akal dan pergi kepada nas. Maknanya akal didahulukan kepada nas yang sahih. Kalaulah nas berbeza, ini saya buat inilah. Dalil nas sahih, kita tengok dalam page ni kan, nas yang sahih, dalil difahami oleh akal. Kalau dia boleh difahami oleh akal, dia terima nas tu. Kalau nas sahih ni tiba-tiba tak boleh faham oleh akal, dia ubah makna. Ini tak betul lah maksud dia. Ini ahli kalam dah. Dan ada di kalangan kita lah di Malaysia pun, ingat dalam dunia pun ramai yang dia ikut aliran ni. Cuma aliran ni dia ni ikut bila dia belajar agama. Orang kebanyakan macam kita ni, dia tak belajar agama, dia akan pergi kepada yang golongan dua ni. Sebab kalau kita belajar agama di sekolah agama biasa-biasa pun, yang ni yang kita bawa. Cuma bila go deeper, dia akan pergi ke sini. Secara tak langsung dia pergi sini. So kita kena ingatlah yang ini kita tak maulah. Maksud dia dalil nas yang sahih tu duduk di tempat yang pertama. Kita tengok pada dalil-dalil daripada Al-Quran ni. Allah Ta'ala berfirman, dan Ta'ala kepada Allah, dan Ta'ala kepada Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajipan Rasul, kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Maksud dalil ni kena duduk ke depan, dia tak boleh duduk di belakang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah patut bagi lelaki-lelaki yang mukmin dan tidak pula bagi wanita yang mukmin apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu ketetapan, maka ada mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Allah dah bertunjuk dah apa benda yang patut kita buat benda lain. Tak boleh lah, maknanya tak patut bagi mukmin, tak patut bagi hamba Allah. Dan barang siapa yang menukai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat. Sesat yang jelas, yang nyata. Walaupun ramai orang yang kata tak sesat. Tapi dia sebut nas daripada mata yang train eyes kan. Orang yang tahu, macam tu Imam Syafi'i, dia tengok orang tu, dia tahu. Orang yang biasa daripada ilmu-ilmu yang rajih, yang sahih ni, dia akan nampak ini salah ni. Contohlah kan. Contoh yang paling mudah, katalah orang daharka pada mak ayah dia kan. Dalam Quran pun kata tak boleh cakap tiba-tiba dia kasar dengan mak dia. Dengan ayah dia contoh. Tapi bagi dia, biasa je. Tak. Saya tak dahaka, biasa. Okey. Dia salahkan ayah dia pula ataupun salahkan mak dia. Tapi daripada orang yang biasa tahu, yang dengar sirah-sirah Nabi, sirah-sirah sahabat, dia nampak, ini dahaka. Ini tak betul. Macam itulah. Tapi orang yang berada di kelangan tu, dia tak nampak lah. Okey. So nak cerita dekat sini adalah, kita kena ikut nas yang rajih, nas yang sahih. Okay, ada 10 minit lagi saya ingat. Saya buat summary je. Lepas tu kita tutup kita punya tazkirah hari ni. Minggu depan kita akan sambung balik lah. Hari ni nak cerita secara umum je. So apa yang saya nak cerita daripada dua hadis ni. Pertama, yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, saya nak bagi tahu yang kita kena ikut nas yang sahih. Baru kita
beriman. Baru ambil tauhid tu. Sebab tauhid ni, kalau kita silap ambil, habis lah kita. Sama juga, semua orang dalam dunia ni, termasuk orang kafir, dia nak menuju Allah. Dia nak menuju Tuhan kan. Orang Kristian. Tapi, apakah yang membezakan kita dengan mereka? Adalah kaedah jalan tu. Jalan mereka adalah tidak betul lah. Ada yang kata, ada Tuhan kan, selain pada Allah kan. Dia kata, ada Nabi Isa tu anak Tuhan. Sama juga dalam konteks agama Islam pun, Nabi kata orang Islam ni berpecah kepada 73 jalan. Ni ada hadis yang kita nak baca ni, ada kedua ni. Kita terus daripada hadis ni. Nabi kata, saya baca hadis ni. Nabi kata, daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW memberikan kami nasihat yang membuatkan hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Nabi cerita-cerita tu nampak sedih kan. Orang kata, alamak, Allah, macam nak tinggalkan dia, macam nak tinggalkan dah orang yang kita sayang, macam mak kita kan. Cara mak kita cakap tu, Allah, mak nak tinggal, macam nak tinggal kita dah ni, macam ayah kita kan. Allah, bagi nasihat lah kat kita ni, macam tu lah. Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, seorang hamba. Kerana di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbezaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada ajaranku dan ajaran Khulafa' Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, gigit dengan kuat. Gigitlah dengan geraham. Maksudnya sunnah Nabi ni yang saya tulis ni kan. Yang paling benar ajaran Nabi, 4 Khalifah Ar-Rasyidin ni, kena gigit dengan, kena pegang dengan kuat. Termasuk dengan pandangan Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i mengikuti apa yang Nabi bawa. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan. Tengok Nabi sebut lagi. Dalam konteks, sebab tu saya sebut banyak kali tentang hadis yang bid'ah tu. Sebab apa tengok Nabi? Macam kita lah nak mati kan. Takkanlah kita nak cerita benda-benda yang lekeh-lekeh kan kat anak kita kan. Mesti kita kata, Allah, alah anak saya nama Zafri, ya Allah, abah pun dah sakit, penat dah ni, Allah Zafri. Jangan syirikkan Allah, benda besar tu kan. Jangan pergi tempat tu ataupun dia. Whatever lah benda keburukan. Kita akan sebut, Allah, janganlah pergi, Allah. Implikasi besar lepas mati nanti, takutnya abah nak mati dah ni, dengarlah. Macam tu lah, takkan nak cerita, nak mati, ambil lah atas apa, kunci kereta abah ni ada bawah katil, ada kunci lain. Benda yang lekeh tak lah. Maksud dia Nabi bila dia macam seolah nak bagi wasiat terakhir ni, Nabi cerita benda yang sangat penting. Termasuk dengan benda bid'ah. Kenapa Nabi sebut? Sebab hari ni boleh luasa benda tu. Sebab ahli bid'ah kebanyakannya orang yang mengikuti akal, mendahului akal daripada nafs yang sahih. Saya ingat saya tutup tazkirah hari ini dengan hadis yang ni. Kalau ada soalan bolehlah tanya. Nak bincang sekejap, ada masa 6 minit lagi. Minggu depan kita akan sambung kot. Minggu depan kita akan start daripada hadis yang pertama ni. At least saya taklah nak buat preparation kan malam-malam kan. Dah ada material ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan lah. So saya ingat saya buka kepada rakan-rakan lah kalau ada soalan, perbincangan nak tanya. Okey, kalau tak ada, kita tutuplah majlis, tangguh majlis pada minggu depan insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Selamat Raya.